Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di muka surat 374 kita melihat bagaimana Allah menyatakan di antara wasilah untuk masuk syurga, ayat 142 Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga begitu sahaja mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi di antara antara wasilah untuk ke syurga itu ialah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga antara lain ialah orang yang boleh bersabar, sabirin, dengan perintah Allah dan larangannya, dan bersabar dengan musibah yang menimpa. Dan kemudian kita lihat di sini bahawa bagaimana ayat 31 surah Muhammad menceritakan tentang wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Surah Muhammad iaitu surah yang disebut sebagai surah peperangan, suratul qital, Allah kata pasti dalam mana nun itu ada syaddah, demi pastinya kami akan menguji kamu. Wala nabluwannakum, jadi demi itu dekat lam itulah, itu adanya nun syaddah dengan makna pasti, dan demi pastinya kami akan menguji kamu. Wala nabluwannakum, jadi artinya ujian adalah sebahagian daripada kehidupan orang mukmin, walaupun kita tidak minta diuji, tetapi resam orang mukmin adalah menerima ujian. Am hasibtum an ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan berkata beriman sedangkan mereka belum diuji? Jadi bukanlah kita minta ujian, tetapi demikianlah Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang mukmin itu tak boleh berangan-angan dengan imannya, tak boleh hanya mendakwa, tetapi akan diuji, akan diuji, sebab iman itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan hias-hiasan dan perasaan-perasaan begitu sahaja, tapi pasti akan diuji. Hatta na'lamal mujahidin, barulah kami tahu siapa yang sebenarnya orang yang mujahidin, yang boleh berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semalam kita dah sebut bahawa jihad ini timbul bukan dari kita sebenarnya. Jihad ini bila kita diperangi, yuqataluna, kita diperangi, maknanya bukanlah jihad itu daripada kita, tetapi bila kita diperangi, kita diizinkan memerangi. Yang disitulah datangnya jihad itu. Jadi maknanya Islam tidak tersebar dengan pedang, Islam itu tersebar dengan dakwah. Dan apabila ada halangan, dan halangan itu melibatkan soal peperangan, barulah ada, kita kata, episod-episod peperangan dalam sejarah, dalam sejarah Islam itu. Jadi di situ kita lihat bahawa datangnya jihad setelah kita diperangi. Kalau kita lihat di Mekah, lama umat Islam bertahan, didera dan diseksa, sehinggalah mereka dihalau dan diperangi, dihalau keluar daripada Mekah dan diperangi di Uhud, diperangi di Ahzab, diperangi mereka di Badar. Begitu maka timbullah jihad, dan dari situlah Allah Ta'ala tahu hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, siapa yang benar-benar bersabar dengan imannya untuk memikul tanggungjawab jihad menentang musuh. Jadi sebenarnya Islam itu salam, Islam itu adalah salam. Salam itu sejahtera, damai, tak ada apa, tidak akan ada peperangan. Dan kalau ada
Kalau ia diperangi, maka ada istilahnya mereka itu kafir harbi. Kalau mereka tidak mahu berperang dan mereka sanggup duduk di bawah pemerintahan Islam, dema itu dinamakan zimmi. Kalau sekiranya mereka tidak duduk di bawah pemerintahan Islam, tetapi ada perjanjian-perjanjian damai kita dengan mereka, dan mereka pun tak ada nak berperang dengan kita, dipanggil kafir ahdi. Kafir itu sebagai kafir ahdi. Ahdi maknanya ada perjanjian damai dengan kita. Jadi maknanya apabila kita kata bahawa mereka yang tak mau duduk di bawah pemerintahan kita, bahkan Islam biarkan mereka dengan pemerintahan mereka, dan ada perjanjian untuk menerima Islam masuk ke negara mereka secara aman, tidak disekat-sekat dan dihalang, dan kemudian ada perjanjian damai, maka di situ timbullah kafir ahdi, antara kita dengan mereka ada perjanjian. Jadi perkataan ahdi itu daripada ahida, ahada, iaitu perjanjian. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, aufu, penuhilah janji. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi janji. Kamu dulu penuhi janji kamu, aku akan memenuhi janjiku. Jadi tempat kita berjanji namanya ma'had. Ma'had itu suatu perjanjian antara kita dengan maknanya guru kita, untuk kita menjadi muridin, untuk kita menjadi orang yang mencari keredaan Allah, memperbaiki diri, menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kemudian dikatakan wala nabluwa wa nabluwa akhbarakum, wa nabluwa akhbarakum. Mungkin ada yang bertanya kenapa nabluwa, jawabnya ialah ma'tuf kepada hatta. Selepas hatta ni sebenarnya ada an, tapi tidak kelihatan, dipanggil an mudmarah, yakni hatta an na'lama. Ada an, tapi an itu tidak kelihatan. An mudmarah itu makna disembunyikan. Hatta an na'lama, hatta an nabluwa akhbarakum, iaitu apa makna nabluwa? Hatta nabluwa, iaitu agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu, akhbarakum, keadaan kamu bila berdepan dengan arahan-arahan jihad. Kita ambil contohlah, kita ambil contoh orang munafikin, bila diarah untuk berjihad, thaqaltum ilal ardi, berasa berat nak meninggalkan kampung halaman dan juga tempat rumahnya. Bahkan ada yang pergi dah, ada dah pergi masa Uhud, pergi dah separuh jalan, kemudian moh kita balik, kata dia, moh kita balik ke Madinah. Jadi inilah akhbar-akhbar ihwal orang yang diuji ni. Ada seumpama Ka'ab bin Malik, diseru untuk berperang dalam peperangan Tabuk, tiba-tiba dia dilalaikan oleh segala kebunnya, hasil tanamannya, sehingga tercicirlah ia daripada peperangan Tabuk. Kemudian balik daripada Tabuk, dia dihukum oleh Rasul dan para sahabat, menghukum agar memboikot Ka'ab bin Malik, jangan ada tegur sapa, jangan ada sebarang transaction muamalat dan dengan Ka'ab bin Malik, sehingga isterinya pun disuruh supaya kembali ke rumah orang tuanya. Jadi ini yang dikatakan nabluwa akhbarakum, kami akan nyatakan bagaimana baik buruknya ehwal kamu dalam menerima tanggungjawab jihad itu. Jadi di zaman kita pun begitulah. Allahu akbar. Maknanya bila diajak untuk mempertahankan agama Allah, kita akan lihat pelbagai sikap manusia. Diseru hartanya, diseru dirinya, diseru masanya, tenaganya, pemikirannya untuk agama Allah. Macam-macamlah telatah kita melihat manusia. Ada yang mau dengan rela hati menyerahkan hartanya, menggunakan tenaganya untuk agama Allah. Ada yang berdolak dalih, mencipta pelbagai alasan-alasan untuk tidak ikut serta dalam jihad pada jalan Allah dalam pelbagai bentuknya.
Jadi itu yang dikatakan akhbar ataupun ahwal, hal ihwal manusia dengan jihad ini macam-macam. Adapun orang yang tak mau, memang Allah Taala ancam, ya. Allah Taala ancam, dikatakan di dalam beberapa surah, misalnya surah Al-Maidah, ya. Ayat yang surah Al-Maidah, ayat yang biasa kita dengar, iaitu bagaimana dalam ayat itu, man yartadda minkum an dini, ya tak? Ini sebenarnya ayat ini turun ketika mana ada orang rasa berat untuk pergi berjihad menentang Yahudi Bani Quraizah. Jadi turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kamu yang, kenapa kamu ya berasa berpaling, tak mau, ya, man yartadda minkum an dini, tak mau, mereka, kenapa kamu wahai orang beriman, sesiapa yang berpaling dari agamanya? Maknanya Allah Ta'ala tempelak orang yang tak mau berjihad dengan orang yang berpaling dari agamanya. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kalau kamu tak mau berjihad, Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Maknanya apabila umat Islam meninggalkan tanggungjawab mempertahankan agama, dari sudut kelangsungan mereka akan pupus, mereka tak dapat bertahan, mereka akan digantikan dengan kaum yang lain. Jadi disitulah makanya betapa kewajipan jihad ini memelihara kelangsungan umat, ya, memelihara kelangsungan umat. Namun jihad bukan tanggungjawab peribadi. Jihad adalah maknanya kata-kata diurus oleh kepimpinan. Artinya bahawa jihad itu ada pemimpinnya, ada umatnya, ada pengurusannya, ada arahannya, ya, ada maknanya kita kata pengarahan-pengarahan yang mesti disampaikan atau yang mesti diberikan oleh suatu kepimpinan. Nak melawan musuh yang berbentuk kita kata suatu gerombolan, berbentuk suatu ketumbukan, takkan kita nak lawan seorang pula, ya? Takkan kita nak lawan seorang. Jadi kita mesti ada satu kerahan, mesti ada satu kerahan. Adapun jihadun nafs, jihad melawan nafsu itu memanglah soal setiap diri akan melawan nafsunya, ya, maknanya setiap diri akan melawan nafsunya. Tapi jihad ala aduwihim, atas musuh-musuh, yang itu ada kerahannya, ya, ada kerahan. Baik, berikutnya ayat ini, ayat surah Muhammad lagi, ya, ayat 4. Dinyatakan di sini bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza laqitumul ladzina kafaru, dalam peperangan, ya, dalam peperangan, maknanya kita kata bahawa dalam dakwah lain, dalam peperangan lain. Dalam dakwah ada hikmahnya, dalam dakwah ada kalanya ada kelembutannya, ada kalanya ada hujah yang kukuhnya. Tapi ini dalam perang, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Jadi dalam Quran, ambil dalam Quran, fa lah, ambil dalam Quran, iaitu fa, ya. Kadang-kadang nak menaip ni maklum sajalah, silap typing je tak. Laqi daripada laqiya, ya, laqi daripada laqiya. Laqiya tu liqa, ya, laqiya tu maknanya liqa, liqa tu bertemu, ya, ila liqa, kan, sehingga bertemu, ataupun liqaul fikri, pertemuan pemikiran, ya tak. Jadi wa idza laqitum, tum tu antum, kamu bertemulah dengan musuh alladzina kafaru, dalam peperangan. Secara khususnya, ya, ini sebenarnya ada dikaitkan dengan peperangan Badar. Walaupun sebenarnya surah Muhammad ini, ya, kita kata bahawa ianya turun bukanlah masa Badar, tetapi oleh kerana dalam masa bertilawah, maka arahan daripada Jibril supaya masukkan ayat ini ke dalam surah Muhammad. Walaupun ceritanya tentang Badar, bila kamu berjumpalah dengan musuh, idza laqitumul ladzi fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka dalam peperangan dia mesti ada ketangkasan. Tempat mana yang paling cepat boleh mengalahkan musuh, fa darbar riqab, penggalah lehernya, itu paling cepat. Ya tak? Maknanya
biar kamu cepat dapat mengalahkan musuh secara berkesan, ya, secara cekap lagi berkesan. Maka sasarannya ialah yang paling cepat mengalahkan mereka. Riqab ini maknanya tengkuk lah, ya. Riqab ini maknanya adalah tengkuk ataupun leher. Kita jumpa perkataan riqab ini misalnya fakku raqabah, ya, melepaskan tengkuk dari perhambaan, ya tak? Ataupun leher daripada perhambaan, riqab. Kemudian kita jumpa juga riqab ini selain daripada di sini, ada tempat lain, ya, kita jumpa riqab di dalam asnaf zakat, ya. Di antara asnaf zakat itu adalah mereka yang disebut sebagai hamba boleh menerima zakat supaya dapat membebaskan diri mereka daripada perhambaan, yang itu disebut sebagai riqab. Jadi kenapa leher ini menjadi simbol kepada perhambaan? Pasal maknanya orang yang maknanya hamba tu tidak bebas, dipegang tengkuknya, ataupun dia tidak boleh seenak je bertindak, maka dicekak ataupun dipegang tengkuknya, ya tak? Tapi yang di sini ayat ini kita mengambil dari sudut zahirnya, maknanya iaitu bila berperang, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, bila kamu terpaksa membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik, iaitu tempat yang paling cepat membunuh dan paling dapat mengalahkan musuh. Maka penggallah, pancunglah batang leher mereka, iaitu musuh, hatta idza athkhantumuhum, sehingga kamu dapat mengalahkan mereka secepatnya. Tak ada lagi kamu maknanya dalam keadaan, ya, ada lagi musuh yang mengancam. Fashuddul wathaq, kemudian ikat dan tawan bagi mereka yang maknanya tidak dapat kamu bunuh, kamu tawan mereka. Syudd, asal makna syudd itu maknanya ikatlah, maknanya dengan apa yang boleh, ya, dikatakan di situ al-wathaq. Tawanlah mereka. Dia asalnya perkataan wathaqa tu ikat yang kemas. Wathaqa tu daripada wathaq, daripada wuthqa, urwatil wuthqa, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya, sesuatu yang kemas. Ikatlah musuh, tawanlah musuh dengan kuat dan kemahnya, jangan bagi lepas. Ya tak? Sebab nanti dia boleh mengancam kita balik, ya, boleh mengancam kita balik. Jadi ini adalah situasi peperangan. Ini bukan dakwah ni. Kalau dakwah tu ada lemah lembutnya, ada hikmahnya dan sebagainya. Ini perang. Jadi likulli maqamin, makna bagi setiap tempat itu ada caranya, ya, bagi setiap tempat itu ada caranya. Baik, kemudian setelah ditawan, fa imma manna wa ba'du wa imma fidaan, ya, sama ada nak lepaskan mereka, ya, sama ada nak lepaskan mereka, nak bebaskan mereka sebagai suatu budi bicara, manna sebagai suatu bicara daripada kurniaan daripada kita kepada mereka, ataupun fida, ambil tebusan, keluarganya dapat menghantar sekian banyak jumlahnya daripada harta, maka mereka akan dibebaskan, ya. Wa imma fidaan, ya. Daripada fidaan itu sebenarnya timbullah fidyah. Fidyah tu kita kata tebusan, kan, ya. Fidyah tu kita kata tebusan. Jadi maknanya kita terima tebusan untuk bebaskan tawanan-tawanan. Ini sebenarnya masih lagi termasuk dalam fiqh peperangan. Dalam fiqh peperangan, fiqh jihad dan fiqh qital, maknanya panglimanya boleh membuat beberapa, ada pilihan, option yang ada. Tengoklah ancamannya macam mana, ya, tengoklah ancamannya macam mana. Jadi yang dibunuh, dibunuhlah. Yang ditawan setelah usai peperangan, ditawan lah. Yang ditawan itu bagaimana optionnya? Boleh dilepaskan pun ada, boleh menerima tebusan pun ada. Kalau kita tengok Nabi sendiri, bagaimana Nabi meminta tebusan pun ada, dan Nabi meminta siapa yang tak boleh menebus dirinya, keluarganya tak dapat tebus, maka hendaklah ajar umat Islam membaca menulis, sehingga pandai umat Islam membaca menulis, barulah lepas. Jadi itu maknanya kita kata termasuk dalam fiqh. Sehingga Nabi ni saat-saat berperang begitu masih mementingkan soal ilmu, masih mementingkan umat ini biar umat yang membaca, ya, biar umat ini yang boleh membaca dengan menjadikan mereka celik huruf.
Siapa? Iaitu musuh yang ditawan. Boleh bebas kalau boleh mengajar umat Islam membaca, menulis, membaca. Kemudian lepaslah. Jadi begitulah baginda ya dalam masa perang, tapi dalam masa yang sama memikirkan tentang development, progress, bagaimana nak memajukan umat ni. Apa yang kita boleh ambil manfaat daripada musuh. Begitu tahapnya Nabi ya dalam menyusun ya, mengurus masyarakat dan negara. Hatta tada'al harbu awzaraha, sehinggalah selesai peperangan ya. Sehinggalah maknanya harbu tu peperangan ya. Harbu tu ialah peperangan. Ma'rakah pun peperangan. Ma'rakah, harbu, ghazwah, itu banyak sama makna ya, sama makna. Harbu ya, dari situ timbullah harbi, iaitu musuh yang memerangi dipanggil kafir harbi. Jadi memerangi ya tak? Harbi ya, yang memerangi Islam. Harbu, peperangan. Sehinggalah selesai. Tada'a ni asalnya tada'u, tapi bila ada hatta, maka lepas hatta tu ada an. Tapi tak nampak, tidak kelihatan, dipanggil an mudmarah. An tada'a maknanya meletakkan senjata peperangan. Tada'a tu daripada wada'a. Wada'a tu letak ya, wada'a tu letak senjata, gencatan senjata ataupun meletakkan senjata. Peperangan ni tadi ya. Sehinggalah selesai peperangan dia punya sampai ke hujungnya auzaraha. Zalik, demikian itu apabila kamu bersungguh dalam peperangan, apabila kamu jaga tawanan, apabila kamu ada option dalam mengurus tawanan perang, zalika, itulah dia. Walau yasha'ullahu lantasara minhum ya. Walau yasha'ullah lantasara minhum. Jikalau Allah menghendaki, nescaya Allah membinasakan. Intasara tu kemenangan ke atas mereka lah ya, lantasara minhum. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah boleh mengalahkan anytime. Allah boleh turunkan angin, Allah boleh turunkan. Tapi kamu, tanggungjawab kamu. Allah boleh menang bila-bila ya, boleh memenangkan maknanya boleh mengalahkan musuh tu bila-bila. Tapi isunya bukan Allah, isunya kamu. Allah nak uji kamu. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Nak berjuang ke tidak mempertahankan Islam. Walladzina qutilu fi sabilillah. Dan ingat, dalam peperangan bukan hanya sebelah pihak, ada keadaannya dua-dua belah pihak akan terbunuh ya. Bagaimana? Qutilu, dibunuh mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa fiqahnya? Bagaimana jenazahnya ya tak? Bagaimana mandinya? Bagaimana kesudahan orang ini? Falan yudilla a'malahum, tidak akan sia-sia ya tak? Tidak akan sia-sia amalan-amalan mereka ya. Dikatakan di situ tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Maknanya amalan mereka adalah amalan yang terarah. Orang yang berjuang pada jalan Allah itu amalannya bukan amalan yang maknanya kita kata sia-sia, tetapi amalan yang terarah. Yudilla a'malahum falan yudilla a'malahum. Bahkan sayahdihim wa yuslihu balahum, itu adalah merupakan pimpinan Allah kepada mereka. Yahdihim, yuslih balahum, dan Allah akan perbaiki keadaan kesudahan mereka di akhirat esok. Orang yang terlibat dalam jihad pada jalan Allah ya, walaupun sebelumnya mungkin rekodnya tidak baik, tapi oleh kerana disanggup mempertahankan agama Allah dengan nyawanya, Allah akan perbaiki nasib mereka di akhirat esok. Wa yuslihu balahum. Sebenarnya jihad mengampunkan dosa ya. Dikatakan yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa kamu. Jadi mengampunkan dosa bukan hanya istighfar, bukan hanya taubat, terlibat dalam jihad fi sabilillah boleh mengampunkan dosa ya. Dikatakan dengan jihad itu tunjikum min adzabin alim, boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Dengan jihad itu yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa-dosa kamu. Dengan jihad itu wa yudkhilkum jannat, akan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar ya tak? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
wa yudkhiluhumul jannah 'arrafaha lahum. Dan akan yang ini tidak diterjemahkan tuan-tuan ya. Kalau tengok tu buku surat tu 375 tu, wa yudkhiluhumul jannah, itu tidak diterjemahkan. 'Arrafaha lahum. Ya, lalu mereka dimasukkan, Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang diperkenalkan. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Ya, arrafa yu'arrifu ta'rif, yang mana Allah perkenalkan, ini tempat kamu, ini tempat kamu, ini tempat kamu, di dalam dunia lagi, di dalam masa belum kiamat lagi, ya, belum kiamat lagi mereka sudah merasai, belum lagi mahsyar mereka sudah sudah diperlihatkan tempat-tempat mereka, dan mereka sudah merasai sebahagian daripada nikmat syurga itu tadi. Jadi ini kelebihan mujahidina fi sabilillah ya. Baik, jadi oleh kerana ini tajuknya berat, topiknya berat, maka Dr. Yusuf Qaradawi dia buat satu buku khas Fiqhul Jihad. Nah, dan di kitab-kitab tradisi ataupun kitab-kitab lama pun ada fiqh khas untuk peperangan ini. Jadi supaya ianya tidak diambil senang dan mudah. Ya, tidak diambil senang dan mudah. Bagaimana kita kata sebenarnya jihad ini, maka ada fiqhnya yang tersendiri. InsyaAllah kita cuba lihat nanti kok boleh hari Isnin malam Selasa ni, barangkali kita boleh tengok topik tersebut untuk dijadikan pedoman ya, bagi kita. Sebab ya, kita berada di suatu keadaan dan zaman yang tersepit antara musuh kita yang menjajah kita dengan kalangan kita, ya, dengan kalangan kita yang berjuang di atas nama jihad, tetapi menimbulkan keraguan pada diri kita. Ya ke mereka ni, apakah pesen jihadnya kopi ni? Ya tak? Macam mana cara mereka melayan tawanan-tawanan? Ya tak? Betul ke caranya mereka melayan tawanan cara yang begitu? Jadi ini sebenarnya perlukan kepada penelitian, ya tak? Habis di situ ayat 40. Masuk 41. 41 ni kita dah baca belum? Belum tilawah kan? Ada apa-apa soalan untuk ditanya dan dikemukakan? Silakan. Sama ada berkaitan dengan bahasa ataupun berkaitan dengan hukumnya, hakamnya dan tafsirannya. Sila. Ya. Ya, betul. Naam. Ya, sebab ianya timbul apabila di kalangan orang Islam itu menjadi tali barut. Misalnya dalam kes di Palestin, rupanya mereka menjadi tali barut kepada Mossad ya. Maka ketika itu nyata bahawa oleh kerana mereka telah mendedahkan kepada Mossad di mana kedudukan umat, sehingganya umat terbunuh, di mana kedudukan kita kata persenjataan kita, sehingganya berjaya musuh menyerang kedudukan persenjataan itu. Jadi yang itu memang halal darahnya, kerana dia bersekongkol dengan musuh. Jadi maknanya dia halalkan darahnya, dan dia bukan civilian, dia bukan maknanya kita kata orang biasa, dia bukan orang awam. Yang itu jelas tak ada apa masalah, sebab dia memang tali barut kepada musuh, maka berwajiblah dia dibunuh. Tapi yang kita hadapi masalah orang awam yang kadang-kadang dengan seenaknya dibunuh kan. Dan maknanya kita kata bahawa bukan di kalangan bukan di kalangan tentera kerahan musuh. Bukan di kalangan tentera kerahan musuh. Jadi di situlah timbulnya ya kita kata syubhah, kekeliruan yang perlu kepada penjelasan. Sebab itu makanya Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku Fiqhul Jihad tu, dia tak senang kepada suicide bombers yang menjadikan orang awam sebagai sasaran. Kalau di sana ya kita kata dalam konteks di Tel Aviv, dalam konteks maknanya kita kata dalam konteks Israel, mereka semua telah dikerahkan untuk menjadi musuh Islam. Tapi ini tidak, ini macam di Bali, ini macam di tempat-tempat orang biasa je melancong, tiba-tiba nak diletupkan di situ. Mereka bukanlah maknanya nyata musuh Islam.
Jadi suicide bombers yang disebut sebagai amaliyah istishhadiyah itu sah dalam kes di mana sasarannya musuh. Tapi kalau sasarannya orang awam yang bukan musuh, jadi di situ tidak diizinkan dan tidak dibenarkan. Sebab kita kata wa'aqibu bimisli ma aqabtum wala ta'tadu. Lawan balik bagaimana orang serang kamu, tapi jangan melampau batas. Ya tak? Jangan kamu melampau batas. Jadi perbahasan itulah, maka dengan itulah maka dalam fiqhul jihad itu tidak setuju dengan cara pengeboman yang melibatkan orang awam yang tidak ada kena mengena dengan strategi musuh. Kan? Yang tak ada kena mengena dengan strategi musuh. Jadi memang tak boleh. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu diri dengan tanpa sebab, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu diri, seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Jadi betapa Islam memandang kejinya kalau kita bunuh satu orang tanpa sebab, seolah-olah kita telah membunuh manusia seluruhnya. Tak boleh. Ya tak? Tak boleh. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jazaknya pula, balasannya neraka jahanam, kekal pula. Jadi di situlah, ya, maknanya kita kena mengambil kira dan mengkaji apa ijtihad dia, apa keputusan-keputusan yang diambil, apakah situasinya, apakah situasi yang diambilnya sehingga dia boleh menghalalkan, ya tak, nyawa-nyawa orang yang tidak berdosa. Ya tak? Nyawa-nyawa innocent people, ya. Macam mana boleh dia halalkan begitu saja? Jadi inilah yang akhirnya menyebabkan tertulis satu buku khas Fiqhul Jihad. Dah diterjemahkan, ya. Fiqhul Jihad itu dah diterjemahkan, insya-Allah. Habis tu, lain soalan? Baik, kita masuk kepada ayat yang baru hari ini, ya, ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina in makkannahum fil ard aqamus shalah وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم. Jadi ayat ini memanglah dalam suratul Hajj, ya, ayat sampai keadaannya bila mana kita telah stabil, makkannahum fil ardi, ya, makkanna ni maknanya ialah tamkin, makkana yumakkinu tamkin. Tamkin ni maknanya stabil dan teguh. Ada satu mat namanya mat tamkin, ya. Mana rupanya? Awak dah lupa mat tamkin ni kat mana tak? Ada dua. Ya dengan ya zurriyati, ya.
Dzurriyyah. Jadi itu dipanggil mad tamkin. Ya dengan ya. Ya dengan ya, ya. Ya dengan ya dipanggil mad tamkin, ya tak? Jadi kita kena teguh dalam bacaannya. Dzurriyyah, ya, dalam surah Yasin ada kan? Macam mana? Surah Yasin ada dzurriyyah. Dalam surah Yasin, siapa ingat surah Yasin? Wa ayatul lahum anna hamalna. Tahu pun. Tak ingat dia tak? Anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ya tak? Dan lagi satu, nabiyyin. Ya tak? Yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi itu dipanggil mad tamkin. Makna kita kena baca dengan teguhnya, ya. Jadi perkataan tamkin daripada makkana yumakkinu tamkin, fa'ala yufa'ilu taf'il, ya. Qaddama yuqaddimu taqdim, ya. Akhara yuakhiru ta'khir. Makkana yumakkinu tamkin, fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi maknanya orang-orang yang kami telah teguhkan kedudukannya, sebenarnya ayat ini menceritakan sesuatu yang belum. Macam katalah wawasan 2020, kan satu yang belum. Bahawa kita akan berdiri sama tinggi dengan orang lain, maju macam orang lain, bahawa kita akan menjadi negara maju, bukan lagi negara underdeveloped, ya tak? Negara apa? Underdeveloped ni negara apa ya? Sedang membangun, bukan. Kita akan menjadi negara maju pada tahun 2020, bukan underdeveloped. Pendapatan per kapita setiap rakyat mesti menjangkau dan mencapai sekian-sekian. Itu belum, tapi bahawa, ya. Ayat ni begitulah sebenarnya. Islam tu sebenarnya belum lagi teguh ketika itu, masih lagi ada musuh. Romnya, Parsinya, Yahudinya, Quraisynya, ya tak? Musuh munafiqinnya. Tapi akan teguh. Jadi akan teguh. Alladzina immakkannahum fil ardi. Mereka yang kami bagi keteguhan kedudukan di muka bumi. Maksudnya bila mana sudah ada kepimpinan, kekuatan tentera, ya, dapat mengalahkan musuh. Ya tak? Dapat mengalahkan musuh. Rom jatuh, Parsi jatuh. Sebenarnya Parsi jatuh zaman Saidina Umar, kan? Bukan zaman Nabi. Tapi ayat ni dia mendahului zaman lah. Ayat ni dia mendahului zaman. Rom jatuh, ya tak? Rom jatuh sampai ke kesudahannya, sampai jatuhnya Konstantinopel lah. Sultan Muhammad Al-Fatih. Jauh ke depan nun. Ya tak? Jauh ke depan nun. Tapi Allah Ta'ala menyebut sesuatu yang bakal berlaku. Alima bima kana wa qabla an yakun. Allah Ta'ala tahu apa yang telah dan apa yang belum, apa yang akan bakal berlaku. Jadi bagi mereka yang sudah stabil, apa agendanya? Pertama, dia katakan pertamanya agenda mereka aqamus solah. Dua, wa atawuz zakah. Tiga, amaru bil ma'ruf. Empat, wa nahau anil munkar. Pemerintah, ya tak? Pemimpin, siapa juga yang dapat kedudukan, jangan lupa empat agenda. Hendaklah dia, maknanya kita kata, memartabatkan solat tu menjadi agenda negara. Solat bukan soal peribadi, bukan urusan peribadi, tapi dia adalah urusan negara. Segala program kena jaga waktu solat. Bola ke, mesyuarat ke, latihan PLKN ke, schedule bas ke, schedule apa ke, kena jaga waktu semayang. Ya tak? Rakyat yang tidak semayang berhak dihukum. Jadi maknanya ini adalah maknanya agenda negara menjadikan rakyat itu semuanya menjaga sembahyang. Jadi di Saudi tuan-tuan, memang dihormat sungguhlah waktu sembahyang. Time sembahyang tak ada dah pergerakan. Ini bukan cerita Mekah ni. Ya tak? Saya di Riyadh 2 tahun, pergi ke Qasim, pergi ke Unaizah, ya, semua memang jaga sembahyang. Pergi ke Zahran, ya tak? Petrol punya city, pergi semua. Memang time sembahyang memang semua berhenti.
Kecuali tempat yang kritikal, yang itu ada tukar ganti. Ya tak? Lain memang dia jaga sembahyang. Airport semua sembahyang semua. Ya tak? Sehingganya ada pula squad yang hisbah yang akan maknanya round, pastikan ya Allah iqfilu solah tutup ada squadnya yang pakai hela round bandar, round bandaraya Riyadh tu, besar bandaraya Riyadh ni tuan-tuan. Round tu ya, ada pecah-pecah kumpulan, ya Allah solah iqfilu, tutup kedai, tutup premis, tutup apa, jaga sembahyang. Begitu, tak ada transaction waktu sembahyang. Ya, tak ada transaction waktu sembahyang. Jadi dia bukan urusan peribadi, dia negara kena tengok itu. Orang yang telah diberikan keteguhan, kedudukan, kekuasaan, dia kena jaga aqamus solah. Dia tak sebut aqamul masajid. Sebab negara kita ni aqamul masjid. Sembahyang tak jaga. Kita jaga masjid. Masjid, jangan kira lah. Masjid, lawa. Besar, tersergam. Sembahyang tak jaga. Jaga masjid je kan. Aqamul masajid. Kita aqamul masjid. Kita tak aqamus solah. Ada beza tu. Ya tak? Ada beza tu. Jadi maknanya di situ yang nak ditegakkan bukan hanya masjid. Sembahyang tu nak ditegakkan, mesti ada enforcement, ya tak? Mesti ada penguatkuasaan. Bila ada kesedaran tentang sembahyang, dengan sendirinya rakyat akan berfikir tentang masjid. Kalau tak ada kesedaran tentang sembahyang, rakyat yang ada masjid pun tak pergi masjid. Kalau tak ada kesedaran tentang sembahyang, ada masjid pun rakyat tak pergi masjid. Jadi sebab itu beza antara aqamus solah dengan aqamul masjid. Sebab itu jarang, mana ada dalam Quran sebut aqamul masjid, mana ada? Quran sebut aqamus solah. Pasal kalau ada kesedaran mendirikan sembahyang, ada penguatkuasaan mendirikan sembahyang, dengan sendirinya akan mendirikan masjid. Macam orang dulu kan, buat surau, buat orang kata madrasah, nama surau buat madrasah kan, buat masjid, buat apa, sebab ada kesedaran untuk mendirikan solat. Zaman kita ini kadang-kadang ada masjid yang Jumaatnya terpaksa berkira kan. Ada masjid yang Jumaatnya terpaksa berkira, tapi bila kita semak di sekolah, budak-budak tingkatan 3, 4, 5 ramai. Maknanya enforcement tak ada. Mak bapak ke guru ke, ya tak perhatikan anak-anak murid ni tak pergi sembahyang. Jadi menghadapi masalah kampung itu ya untuk mendirikan sembahyang. Tapi bila kita cek balik sekolah yang berdekatan, kes ni berlaku di sekolah-sekolah Simpang Beluru ya. Jadi Masjid Temung selalu berdepan dengan masalah untuk sembahyang Jumaat. Jadi kita pergi ke sekolah Simpang Beluru. Kita minta daripada guru pelajar tingkatan 3 yang jantannya tingkatan 4 dan yang 5. Sebut jantan lah senang. Macam mana boleh tak cukup? Ada 180 masa itu. Ini cerita 5-6 tahun sudah. Ada 180 orang yang tingkatan 3, 4 dan 5. Takkan tak boleh sembahyang? Tak datang. Mak bapak tak ada enforcement, ya tak? Mak bapak tak ada enforcement. Guru pun tak ada enforcement. Tak ambil hair pun, tak ambil pot pun, ya tak? Bagi saya kalau boleh lah guru-guru angkut pergi ke Masjid Temung tu pun settle lah masalah. Buat maknanya apa dia punya pulka ya. Bawa settle masalah. Ini keadaannya kita sebenarnya. Pendidikan kita ni dah jadi peperiksaan. Udahlah peperiksaan, bocor pula tu. Jadi dah ke mana pendidikan kita? Dah ke manalah pendidikan kita? Dah jauh larinya dah, jauh larinya. Itu agenda pertama. Kemudian pembelaan ke atas asnaf. Fuqara wal masakin wa ibnas sabil, ya tak? Mereka yang terdiri daripada riqab, mereka yang terdiri daripada muallafah. Ya tak? Ada tak pembelaan terhadap orang ini dengan maknanya dengan adanya program wa atawuz zakah. Ya, dengan adanya program wa atawuz zakah sehingga akhirnya mereka pula boleh mengeluarkan zakat, ya. Supaya keluarkan asnaf ini daripada penerima menjadi pengeluar. Ya, kan begitu. Di zaman Sayyidina Umar, Abdul Aziz tercari-cari penerima zakat dah tak ada. Pasal sudah mendapat pembelaan daripada pemerintah melalui program wa atawuz zakah. Ya, maknanya ia bukan urusan peribadi. Sekarang ni zakat perniagaan ke, zakat fitrah ke, ya tak? Tidak ada enforcement. Tak ada enforcement, penguatkuasaan tak ada, siapa nak bayar, tak bayar, tidak. Kan? Kalau cukai pendapatan, ada enforcement, lah kejar sampai ke lubang cacing, ya tak? Tak bayar.
Tapi dalam bab zakat tak ada enforcement. Jadi dia lebih kepada inisiatif peribadi. Berapa banyak juga, paling tidak Petronas, tuan-tuan. Dia panggil zakat dia rikaz. Kan? Zakat rikaz berapa? 1/5. Rikaz zakat galian. Ya, zakat galian 1/5. Petronas kalau dia keluar 1/5 untuk selesai, tak ada lebih PTPTN. Ya tak? Tapi bila ditanya, jawabnya tak ada. Ya tak? Jawabnya tak ada. Jadi maknanya di situlah, maka oleh kerana ianya tidak menjadi agenda negara. Jadi orang kata orang yang dapat teguh kedudukannya di muka bumi, agenda yang kedua bila dia memerintah, dia kena pastikan pembelaan berlaku kepada asnaf dengan memastikan sumber-sumber zakat itu maknanya diambil. Bahkan Nabi suruh, khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambil daripada harta-harta mereka yang berada ni sebagai suatu sedekah wajib, iaitu zakat, tutahhiruhum, bagi membersihkan harta-harta mereka. Jadi dia enforcement. Sebab itu kan Nabi hantar kumpulan demi kumpulan untuk mengutip zakat ni. Jadi dia bukan peribadi, dia bukan inisiatif peribadi, tidak. Ya tak? Baik, kita ada amilin, dipanggil amil, ada. Ya tak? Pihak Jabatan Agama, majlis ada amilnya. Tapi enforcement tak ada. Amil ada. Ya, tapi nak sampai ke tahap adanya enactment yang boleh, maknanya kita ambil tindakan peniaga-peniaga ke apa benda macam Petronas tadi ke yang tak mengeluarkan zakat, tak ada. Jadi sebenarnya sebagai sebuah negara Islam, dia kena buat tindakan, ya, dia kena ambil tindakan supaya wa atawuz zakah ini berjalan, dapat menghapuskan kemiskinan, bahkan menjana pendapatan pula. Tak timbullah macam sekarang terpaksa bekerja di 2 sesi. Sekarang ni kadang-kadang pagi petang sampai pukul 8, sampai pukul 5 kerja. Lepas tu rehat kejap, touch and go di rumah, kerja pula malam. Kan? Seorang suami terpaksa bekerja 2 pekerjaan. Tak timbul sepatutnya. Sekarang timbul, ya tak? Sekarang ni timbul sebab tak cukup, ya, perbelanjaan kos hidup yang tinggi dan sebagainya. Jadi benda-benda opini, ya, maknanya negara yang fikir tentang kebajikan rakyat patutnya, ya, menyediakan, maknanya kita kata keupayaan untuk rakyatnya tidak sampai ke tahap masih di tahap penerima zakat. Dan kita sedia maklum bahawa dipanggil apa, ya, urban poverty, ya tak? Kemiskinan bandar lagi berat. Kemiskinan kampung kita boleh ngutip pucuk ubi boleh ngutip pucuk paku, ya tak? Boleh jugalah. Kemiskinan bandar apa dikutip? Apa dikutip? Ya tak? Tak astagfirullah. Aluminium. Allahu akbar. Kutip-kutip lah aluminium dalam tin, ya tak? Ya Allah. Ayu-ayu yang baki-baki ke, ya, kutip kat sampah ke, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi urban poverty ni lagi berat kesnya, terutama yang melibatkan suami terpaksa bekerja 2 shift, kemudian anak terbiar, ya tak, ibu pula kerja di kilang dan sebagainya. Jadi kemiskinan bandar ni memang berat kesnya, ya, terutama di Selangor, ya tak, terutama di Selangor. Wa amaru bil ma'ruf, yang ma'ruf mesti bukan sekadar dalam bentuk dakwah, seruan-seruan, tapi dalam bentuk arahan, ya. Tengok di situ perkataan amaru daripada amir, amaru daripada amar. Amar tu maknanya arah, suruh, perintah. Dia bukan dakwah. Dakwah ni lebih kepada seruan. Kita itu seruan. Hendaklah sama-sama. Itu seruan. Jadi dia tak boleh seruan, dia mesti dalam bentuk arahan, macam di sekolah, kan? Sekolah yang boleh jadi kerja di sekolah tu pasal arahan tu, ya, arahan. Jadi dalam konteks ini pemerintah dia mesti mengarahkan rakyatnya. Wa amaru bil ma'ruf, mesti perintah rakyatnya buat ma'ruf, bukan bagi pilihan pada rakyat, tak. Perintah rakyatnya untuk turun padang buat benda yang ma'ruf, ya, dia sekali bersama dalam yang ma'ruf itu. Itu maknanya wa amaru bil ma'ruf, ya, maknanya perintah mereka. Kalau kita tengok terjemahan amaru tu menyuruh, ya, menyuruh daripada amir, daripada amar. Dan soal kemungkaran bukan hak peribadi. Zaman sekarang, ya tak, dia boleh dukung
dia punya apa, dia punya pengantin ya, ya tak, pakai baju dalam je, kan, ikut suka je, ya tak, semata-mata pasal nak nangkap gambar di Gunung Lang ke, di mana ke. Contoh kalau rajin pergi Gunung Lang, ada je dia menangkap gambar, peluk sana, peluk sini, berdukung sana, berdukung sini, cengkadok ni lah. Cengkadok ni dah. Jadi ni budaya Cina tapi dah mula berjangkit pada kita dah. Dah mula berjangkit pada kita. Kalau tak percaya petang ni kamu pergi tengok ke Padang Kanok, ada tak nangkap gambar, ada tak. Bawa di cengkadok ya. bawa di cameraman ya. Astagfirullahalazim. Jadi maknanya nak ceritanya bahawa al-munkar ini bukan soal kebebasan peribadi, tetapi ya, di atas nama kononnya kebebasan peribadi di barat sana, sehingganya mereka boleh buat apa sahaja perkara yang mungkar. Ya, dalam Islam, mungkar adalah hak masyarakat yang mesti dicegah, dia bukan hak peribadi. Pasal dia barah, dia boleh merosakkan. Sebab itu mesti ada pencegahan. Langkah pencegahan itu wa nahau 'anil munkar. Pemerintah, bukan inisiatif rakyat. Sekarang ni kadang-kadang ada inisiatif rakyat, tiba-tiba rakyat kena hukum. Astagfirullah. Tahu macam mana ya tak? Ada orang mencuri tabung masjid. Ya tak? Demo pun dapat orang tu pelupuh demo. Yang mempelupuh tu kena penjara. Kena, ini kes malam punya kes kan. Maknanya kes tu kes yang lama tapi semalam kena hukum. Yang pelupuh pencuri tabung masjid tu kena masuk penjara, bayar denda. Semalam jatuhnya verdiknya kan. Jadi maknanya sebenarnya pemerintah patut mengambil kira bagaimana nisab curi ya tak. Apakah melampaui RM200 lebih, dan apakah dia ini sebenarnya memang betul miskin sehingga dia terpaksa mencuri. Kalau dia memang betul miskin, maka tidaklah akan dijatuhkan hukum hudud. Tapi kalau dia tidak miskin tapi masih lagi mencuri, dan sampai nisabnya, kan ada hukumnya. Bukan pula yang melupuhnya kena pula dah. Jadi itulah kita tengok keadaannya. Itulah kita tengok keadaannya. Wa nahau 'anil munkar. Pemerintah dah dapat kuasa, jangan istimewa rasanya dengan kuasa. Jangan enak rasanya dengan kuasa. Pastikan ketenteraman awam, pastikan ya indeks keamanan kita ya maknanya terpelihara. Jadi jangan sampai mangsa merasa tidak selesa, adapun kita kata pemangsa ataupun penjenayah jadi selesa benar. Ini keadaan apabila kita mendokong doktrin kebebasan peribadi, hak peribadi barat ni, sudahnya penjenayah jadi selesa. Mangsa tu yang tak selesa ya tak. Mangsa tu jadi mangsa. Mangsa jenayah pula jadi mangsa. Penjenayah begitu selesa, makan tanggung, kelambu gantung. Wa nahau 'anil munkar. Jadi pemerintah kena ada suatu instrumen, ada suatu kita kata usaha dalam bentuk yang makna menggunakan segala penguasaan untuk mencegah kemungkaran ini ya. Ya, tetapi program pendidikan janganlah dilupakan. Di situlah Taliban menghadapi masalah. Taliban kemarin dia tidak ada program pendidikan yang kukuh, tapi ya kita tak boleh nak kata apa sebab kita jauh dari mereka. Tetapi menjadi suatu fitnah apabila hanya menghukum, tidak ada program pendidikan. Sebab dalam Islam kita bukan negara hukum semata, Islam negara pendidikan. Kadang-kadang orang itu jadi rupa itu kerana tidak terdidik. Dalam kes di Sudan pula, di zaman Hassan Turabi, dia tidak mengurus tadbir negara dengan baik, maka terpaksa orang mencuri. Sebab kek ekonomi ataupun kita kata habuan ekonomi ataupun kita kata hak kesaksamaan peluang tidak diurus dengan baik oleh Dr. Hassan Turabi. Lalu dia melaksanakan pula hukum hudud, memotong tangan. Orang itu terpaksa mencuri sebab apa? Peluang untuk dia terlibat dalam bidang ekonomi itu terbatas kepada kelompok tertentu saja. Ya. Jadi maknanya di situ bagaimana kita kata perlaksanaan hudud itu mengambil kira juga soal urus tadbir, governance, tidak good governance. Maknanya dia terpaksa mencuri sebab apa? Tak ada peluang pekerjaan. Jadi dalam Islam tak boleh. Tapi kesilapan Dr. Hassan Turabi kemarin masa di Sudan, iaitu dipotongnya juga. Mula orang memberontak dan akhirnya topple dia, jatuhkan dia. Sebab itu Dr. Hassan Turabi dah tak boleh masuk ke Sudan.
Jadi benda-benda begini ya, kita kata bahawa wa nahu 'anil munkar ini, mencegah kemungkaran itu dengan adanya stepsnya, dengan adanya tahap-tahapnya, termasuklah mendidik ya, termasuklah mendidik. Pengalaman saya di Saudi pula ya, pengalaman saya di Saudi 2 tahun lah duduk di Saudi itu. Memang pendidikan ini tidak begitu mantap pendidikannya, tapi pelaksanaan hukum tu mantap ya, walaupun kadang-kadang ada juga pilih kasihnya ya, ada juga pilih kasihnya, tetapi pelaksanaannya berlaku ya, pelaksanaannya berlaku. Dan bagi saya lah, ada keadaan di mana pendidikan kerohanian tu kurang, sebab buktinya ialah demo keluar je daripada udara Saudi tu, berubahlah demo kan, habis segala tudung, habis segala apa, udah Yankee je masa masuk bilik air tadi ya tak, bila airport, bila mana kita kata apa, captain crew apa nama, cabin crew ngabarkan kita dah lepas dah kita dah berangkat, kita dah lepas daripada Saudi ni ya tak, demo pun berbaris lah masuk dalam bilik air kapal terbang. Masa masuk pakai tudung, keluar dah orang lain, rasa orang lain masuk tadi, harap dah lebuh tudungnya ya tak, dah lebuh tudung. Pasal kerohanian tu tak ada, enforcement je ya tak, hukum je, tapi tak ada kerohaniannya. Jadi dia tunduk bukan kerana Allah, tapi kerana pemerintah. Tak boleh juga ya tak, kena buat dua-dua. Dan bila cabin crew kata bahawa kita akan mendarat sedikit masa lagi, itu kata daripada Singapura ke Saudi lah, Singapura ke Riyadh masa zaman saya tu Singapura. Dah ramai lah bersusun masuk bilik air. Yang masuk tadi rambut perak, rambut apa, bila keluar semua dah tudung pula dah. Itu dia. Minta maaf je lah, bukanlah kita nak memburukkan, tapi itu masalah pendidikan kerohanian tu tak ada. Jadi mereka duduk di Saudi itu, rupanya mereka lebih kepada tunduk kepada suatu undang-undang dan sistem yang hati mereka rupanya macam menolak ya. Kita di Malaysia ni, hati kita hendak hukum Allah, tetapi sistem pula menghalang ya. Kita di Malaysia ni pula, maknanya kita kata kita hendak hukum Allah, tetapi akta ya tak, mahkamah syariah pula yang menghalang ya tak. Jadi kita dihalang oleh peruntukan-peruntukan ini ya tak. Jadi itulah reverse-nya kedudukannya ya, reverse kedudukan. Kita terdidiklah insya-Allah kerohanian kita untuk mahu hukum Allah, tapi sudah terhalang pula lah dengan halangan-halangan peruntukan perlembagaannya, soal akta mahkamah syariahnya, banyak benar halangannya, penggubalan dan sebagainya. Jadi begitulah ya tak keadaannya. Apapun ya, kita kata bahawa kedua-duanya diperlukan, enforcement dengan kerohanian itu. Maka kesudahannya walillahi aqibah. Aqibah tu akibat lah. Orang Melayu kata aqibah tu akibat. Itulah akibatnya. Akibat kesudahan ya tak, akibat kesudahan orang Melayu kata ya. Akibah tu cakap Arab, kesudahan tu cakap Melayu. Akibat kesudahannya milik Allah lah. Walillahi aqibatul umur. Maknanya betapa pun manusia berselisih di dunia ini dalam pelaksanaan Islam, kesudahannya di akhirat esok Allah jugalah reference dan rujukan. Aqibatul umur itu marja'nya, kesudahannya Tuhan esok. Sebab Allah lah malikul mulk, Allah lah pemerintah yang agung daripada segala pemerintah. Jadi di dunia ini ada sorong tarik antara rakyat dengan pemerintah dalam soal, maknanya nak melaksanakan hukum Allah, tapi ianya tidak akan berakhir di dunia dengan sorong tariknya. Akhirat esok walillahi aqibatul umur, akibat sudahnya tengok akhirat esok. Siapa yang melaksanakan hukum, siapa yang tidak melaksanakan hukum. Yang terkini macam Syekh kita lah, dan Ridwan Abdullah ya tak dapat dia menyelamatkan akidah anaknya ya di mahkamah ya tak. Kita kata maknanya semalam bagaimana kesudahannya, dia tak dapat memanjangkan lagi rayuannya untuk maknanya merayu agar anaknya dapat dia bela dan diselamatkan akidahnya yang telah dihindukan oleh maknya kan. Jadi maknanya benda-benda opini menggambarkan bahawa pemerintah kena ambil kira ya, bukan kedudukan itu istimewa, tapi bagaimana nak melindungi rakyatnya, akidah rakyatnya dan sebagainya. Maka kesudahan antara kita dengan pemerintah ialah walillahi aqibatul umur, kesudahannya ialah di tangan Allah esok antara kita dengan pemerintah
dakwa-dakwi akan berlaku dalam soal pelaksanaan hukum Allah ataupun tidak, ya. Wallahu a'lam. Kita belum masuk lagi kepada tafsirannya, ya, insya-Allah. Kita berhenti di situ, ya. Ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya. Ke surat 376, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.